Presiden Amerika Syarikat Donald Trump baru sahaja menaiki penerbangan pertamanya dengan Air Force One yang baharu dan beliau nampaknya sangat berkuas hati dengan dirinya sendiri walaupun terdapat banyak kontroversi mengenai perkara ini. Untuk permulaan, pesawat itu adalah hadiah daripada Qatar yang pastinya tidak disukai oleh pengkritik kerana ia menimbulkan banyak kebimbangan dari segi etika dan keselamatan apabila sebuah kerajaan asing memberikan hadiah yang begitu besar bernilai ratusan bilion dolar kepada Presiden. Tapi Trump sangat menyukai Boeing 747 baharunya yang telah diubah suai. Lengkap dengan permaidani mewah, tempat duduk boleh baring, panel kayu dan juga lambang presiden pada tali pinggang keledar tempat duduk. Dan beliau mengucapkan terima kasih kepada Qatar atas hadiah baharunya yang berkilauan itu. Tetapi dengar ini, penganalisis penerbangan kini mengatakan bahawa pesawat itu mungkin sebenarnya tidak dilengkapi untuk perjalanan antarabangsa kerana ia kekurangan sistem pengesanan peluru berpandu dan antena komunikasi yang terdapat pada Air Force One lama. Apapun, Trump merancang untuk menerbangkannya ke sidang kemuncak NATO di Turki minggu depan. Beliau nampaknya tidak bimbang. Dan bersama kita sekarang ialah Matthew R.J. Brodsky, Presiden Red Axe Strategies dan penerusi American Center for Counter-Terrorism. Matthew, mari kita bincangkan perkara ini. Soalan etika mengenai pesawat ini telah wujud sejak awal. Tetapi kini terdapat juga soalan keselamatan. Di mana kita harus bermula? Jadi, kita ada sebuah istana terbang, papan iklan jika anda mahu, yang menunjukkan bahawa wang asing mempunyai tempat khas dalam dasar luar Amerika. Malangnya, sebagai seorang Republikan, kami sentiasa mengkritik pentadbiran Obama dan pentadbiran Biden kerana mereka terlalu rapat dengan Qatar. Tetapi Qatar benar-benar telah memahami cara bermain permainan pengaruh di Amerika Syarikat dan bagaimana untuk terus menyasarkan ekosistem sayap kanan. Dan seperti yang kita lihat dari pentadbiran Trump, sangat malang untuk dikatakan bahawa wujud satu sistem rasuah. Sistem di mana perniagaan swasta memberi sebahagian ahli keluarga Trump bahagian keuntungan. Sama ada perniagaan yang dijalankan oleh Don Jr. atau keluarga Witkoff, ia tetap sama. Qatar faham mereka boleh membeli pengaruh Amerika dan mereka benar-benar memberi perhatian kepada perkara itu. Dan itu belum termasuk berbilion dolar yang mereka telah belanjakan untuk universiti-universiti kita di Amerika, menghasilkan jenis-jenis protes yang kita lihat sejak 7 Oktober. Jadi ini adalah masalah yang sangat besar. Dan saya rasa kebanyakan rakyat Amerika yang benar-benar berfikir harus sedar bahawa kita akan memerlukan sebuah parti yang tidak sepenuhnya dibeli oleh Qatar dan kepentingan asing lain di Rumah Putih tidak lama lagi. Betul, kita akan bincangkan perkara itu dengan lebih lanjut sebentar lagi. Tetapi saya memang ingin bercakap tentang hakikat bahawa kita melihat Qatar pada masa yang sama menghadiahkan Trump pesawat Air Force One beliau, menjadi orang tengah dalam rundingan damai AS Iran dan menjadi tuan rumah kepada kepimpinan Hamas. Apa yang ini memberitahu kita tentang hubungan Washington dengan Doha apabila Presiden Amerika Serikat terbang ke sana sini dengan jet Qatar pada masa semua itu sedang berlaku serentak? Maksud saya, ia menunjukkan kita terbuka untuk urusan. Begitu juga dengan membiarkan Qatar dan Pakistan memimpin rundingan dengan Iran. Saya rasa sebelum itu diumumkan, memang sukar untuk mencari rakyat Amerika biasa di Amerika Syarikat yang akan berkata, ya, Qatar dan Pakistan pasti akan mengutamakan kepentingan Amerika. Jadi ini memang satu masalah yang sangat besar. Dan malangnya, ia memang sangat jelas dengan pentadbiran ini kerana Trump bercakap begitu penuh pujian tentang Qatar. Kita boleh lihat kembali, saya rasa pada tahun 2017 apabila Trump membaca dari Rumah Putih bahawa Qatar telah menjadi sebuah negara penaja keganasan yang sangat besar. Tetapi anda boleh lihat bahawa beliau membaca kenyataan itu daripada ucapan yang telah disediakan, iaitu perkara-perkara yang biasanya difahami oleh pihak kerajaan kita bahawa seorang presiden patut katakan. Dan sekarang kita sebenarnya dapat lihat bagaimana perasaan sebenar beliau. Ia adalah komen-komen pujian yang beliau berikan tentang Qatar, tentang Pakistan sejak menerima pesawat itu. Tetapi bahkan sebelum itu, ia sangat berbeza berbanding layanan terhadap sekutu perang sebenar seperti Israel yang pada pandangan ramai antara kita pada dasarnya telah dikhianatinya. Betul. Saya mahu bincangkan perkara itu dengan lebih mendalam. Tetapi pertama sekali, mari kita rungkai perkara ini. Presiden AS Donald Trump dilaporkan memperoleh kira-kira 300 juta dolar daripada negara-negara Teluk tahun lalu menurut laporan baru dari Wall Street Journal. Dan cara beliau memperoleh wang ini menimbulkan beberapa persoalan yang sangat serius. Terus bersama kami, Matthew, kami akan kembali kepada anda sekejap lagi.
$263 juta diperoleh daripada penjualan separuh pegangan beliau dalam satu usaha kripto yang dipanggil World Liberty Financial kepada sebuah entiti yang disokong oleh seorang kerabat di Raja Kanan, UAE. Baki wang tersebut datang daripada pemaju Timur Tengah yang membina menara dan padang golf berjenama Trump di seluruh rantau itu. Dan di samping itu, lebih $1.4 bilion jumlah pendapatan kripto termasuk dolar. 635 juta daripada shilling meme berjenama Trump miliknya sendiri, walaupun dianggarkan 764 ribu pelabur kecil mengalami kerugian pada token yang sama. Ini adalah negara-negara teluk yang sama yang Donald Trump sedang berunding dengan mereka mengenai perjanjian damai, melancarkan peperangan berdekatan dan menerima pesawat presiden daripada mereka. Namun Rumah Putih mengatakan bahawa tiada konflik kepentingan di sini. Nombor-nombor itu jelas menceritakan kisah yang agak berbeza. Matthew, boleh saya kembali kepada anda mengenai perkara ini? Anda kata Anda seorang Republikan dan Anda tahu ini adalah sesuatu yang pernah Anda tuduh Demokrat lakukan. Kita sedang melihat satu senario yang sangat berbeza di sini. Soalan saya untuk anda ialah, sama ada anda fikir rakyat Amerika sedang melihat nombor-nombor ini, sedang melihat laporan-laporan ini, sedang melihat jet baru ini dengan penuh persoalan. Saya tidak pasti sama ada mereka sudah begitu. Orang yang benar-benar terlibat dalam politik sudah tentu begitu. Jelas sekali, perkara ini membuat bulu roma saya meremang dan ramai orang lain juga merasakannya. Tetapi masalah dengan urusan keuangan seperti ini ialah ia sangat sukar untuk dihuraikan. Seperti yang awak lakukan tadi memang bagus, tapi itu hanya mampu menyentuh permukaan sahaja. Ada urusan lain juga nampaknya dengan Latnik yang merupakan sebahagian daripada pentadbiran dalam urusan di Kazakhstan yang akan datang. Ada beberapa perkara yang memerlukan seseorang untuk menyelidik lebih mendalam. Syarikat cangkerang ini bekerjasama dengan syarikat cangkerang itu yang mempunyai tahap pemilikan tertentu. Daripada anak presiden ini atau anak Witkoff ini, jadi ia adalah sesuatu yang sukar untuk orang ramai menjejakinya. Dan itu sangat malang kerana kita dulu akan marah apabila ia berlaku. Saya akan katakan Hunter Biden ialah seorang artis yang sangat tidak berbakat yang menjual lukisan dengan harga berjuta-juta. Yang mana ia adalah skim pengubahan wang haram yang paling jelas yang anda pernah lihat. Itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan apa yang kita lihat, terutamanya apabila monarki teluk mempunyai jumlah wang yang sangat besar dan sanggup membeli pengaruh. Dan sekali lagi, kita lihat perkara ini sekarang dengan Qatar juga, di mana tiba-tiba Amerika akan memberi layanan istimewa kepada Erdogan walaupun dia mengancam untuk menyerang Israel, walaupun dia masih menempatkan aset ketenteraan Rusia. Ini sebenarnya memberi isyarat yang buruk. Saya harap rakyat Amerika lebih memberi perhatian kepada perkara ini, kerana ada pepatah lama yang semua orang tahu, ikut jejak wang. Nah, di sini anda boleh ikut jejak wang itu. Ia mungkin mengambil masa, tetapi akhirnya wang itu kembali kepada pihak asing dan musuh yang sudah pasti tidak mementingkan kepentingan kita. Betul, Matthew Brodsky. Perbualan yang sangat membuka mata saya rasa yang baru saja kita lalui. Terima kasih banyak kerana bersama kami. Kita pasti boleh teruskan lagi jika kita ada lebih banyak masa.